Jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan yang berbilang tadi, tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu. Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu ke tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan yang berbilang tu, nescaya tiada didapatkan alam ini. Dan iaitu tiada didapatkan alam ini batil, palsu. Batil palsu ni dengan musyahadah, dengan pandangan mata kasar ni, ada alam, ada makhluk. Maka tiadalah berbilang Tuhan, maka sabitlah, tetaplah, kejaplah wahdaniyahnya, keesaannya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sabit, apabila tetap wahdaniyah, keesaannya, keesaan Allah, mustahilah lawannya, lawan bagi wahdaniyah, iaitu lawan bagi wahdaniyah berbilang-bilang. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, dalil ni apa? Penunjuk. Dalil ni penunjuk. Pengecaman. Dalil. Di dalil ni bahasa Arab, asalnya bukan bahasa kita. Dalil ni dengan makna yang menunjukkan kepada kita. Itu dalil. Apakah dalil? Allah tu esa. Yang mana kita maklum di awal kitab dahulu pembicaraan berkaitan dengan ma'rifah. Pembicaraan berkaitan dengan ma'rifah. Yang mana ma'rifah ni pegangan yang kejap, sebenar serta berdalil. Pegangan yang kejap, sebenar serta ada dalil. Jadi wajib fardu ain atas kitanya bagi tiap-tiap pegangan yang kita pegang. Di sini kita berpegang Allah Esa, mestilah kena ada dalil, mesti kena ada tandaan dianya. Sama ada dalil di situ dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalil dia panggil dalil aqli. Dalil berdasarkan kepada akal kita. Dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Dalil akli ni dalil akal kita. Dalil akal kita. Jadi dia dalam kitab Faridatul Fara'id didatangkan dengan dalil akal. Tidak didatangkan dalil nakal, dalil yang diambil daripada ayat Al-Quran. Jadi dalil-dalil ni yang menunjuk ataupun yang wirti, yang menjadi pengecaman, yang menjadi panduan kepada kita, yang kita berpegang Allah ni esa. Contohnya, jikalau berbilang-bilang Tuhan. Ni dalil akal lah ni. Jikalau berbilang-bilang Tuhan. Ni jikalau ni dalil akal ni. Dan Quran pun ada juga. Sebab orang yang tak faham kaedah sifat 20, mai duk jikalau fardu takdir, benda yang tidak berlaku. Contoh di sini dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan. Berbilang-bilang Tuhan tu dok sama sekali. Jadi kenapa hidup fardu takdir benda yang dok sama sekali? Jikalau Tuhan tiada, jikalau Tuhan baharu, jikalau Tuhan binasa, jikalau Tuhan berbilang-bilang,
Jikalau Tuhan lemah. Maksud jikalau. Jikalau Tuhan berbilang-bilang. Ini ayat Al-Quran pun jikalau. Mana ayatnya? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau Tuhan kata ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya la fasadata, nescaya binasalah oleh langit dan bumi. Tak jikalau tu. Jikalau lah tu. Jadi maknanya pakai dalil akal pun tak lari daripada Al-Quran. Sebab kita pakai dalil akal pun akal yang dipandu hak dalam kitab. Kenapa dah ambil dalil Al-Quran selalu? Dah kalau kita ingat Al-Quran, mudahlah kita ambil dalil Al-Quran. Kalau kita ngaji dan kitab, contoh ni kitab Faridatul Faraid dan kitab Al-Misbahul Munir, didatangkan dua dalil akal pun didatangkan, dalil ayat Al-Quran pun didatangkan. Cuma yang pentingnya kita ada dalil. Tak jadi kita berpegang dengan satu-satu pegangan semata-mata turut. Itu dipanggil taklid orang. Orang yang taklid turut tanpa dalil ni dipanggil muqallid. Orang yang turut orang tanpa ada dalil sendiri. Yang mana orang yang taklid, yang turut orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil ni khilaf ulama. Pegangan tersebut imam disah ataupun tidak. Pandangan muktamad imam disah tapi berdosa. Sebab apa imam dia sah? Sebab pegangan dia betul. Sebab pegangan dia betul. Berdosanya kerana tidak ada dalil. Berdosa kerana tidak ada dalil. Imam disah kerana pegangannya betul. Pada ni, itu pandangan muktamad. Tapi pandangan dhaif kata imamnya tidak sah sebab tidak ada dalil. Ni khilaf ni. Imamnya sah ataupun imamnya tidak sah. Bukan kecil-kecil ni. Pada ni. Dia kena ada dalil. Kurang-kurang dalil akal. Tapi kalau dalil Al-Quran lagi comel lah. Dalil ayat Al-Quran Allah Ta'ala esa, mudah sangat-sangat je lah. Qul huwallahu ahad. Sudah. Dalil Allah Ta'ala esanya, wa ilahukum ilahun wahid. Tu yang kita dah baca dalam wirid semayang tu. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tu dalil Al-Quran. Takkan ayat tu pun kita tak ingat. Takkan ayat tu kita tak ingat. Ayat kita dah baca. Qul huwallahu ahad. Tu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Tu mungkinlah kita dah ingat. Tahu? Tapi hak tu dalil di antara dalil yang didatangkan dalam kitab Al-Misbahul Munir adalah lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu dalil Al-Quran atas keesaan Allah. Sebab apa? Sebab kalau ada Tuhan yang lain, nescaya binasa langit bumi. Langit buminya comel letih ni. Ni dalil bahawa Tuhan esa tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Itu dalil dia. Sini mari dengan dalil akal. Ingat tak dulu kita ada ni jadual sifat 20.
surau imam ni beberapa minggu bawa sekali tak cukup. Minggu depan bawa sekali tak cukup. 2-3 minggu juga. Ingat tak? Jadual sifat 20 tu. Lepas tu? Hak besar tu lah warna putihnya. Ke pakai dah biarlah masa ambil itu digulung kan. Ke gulung situlah. Gulung gitu. Gulung gitu lama-lama penyek, lama-lama punah lah. Dia gulung lama-lama tindih. Hak gulung boleh tindih ni penyek, punah jadinya. Beratus hari tu, beratus keping hari tu. Masing-masing seorang-seorang bukan ambil sekeping. Banyak nak pergi kau tu, nak pergi kau tu, nak pergi kau tu. Ingat tak? Kan setengah orang kan dia buat dalam frame. Dia buat frame, jadi sakut dinding. Tu maknanya mudah sikit lah. Boleh tengok. Hak jadual sifat 20 tu, jadual tu disahkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Mak Syafi'i Losong. Tu Losong Mak Syafi'i tu. Pondok Losong. Almarhum Tuan Guru Haji Syafi'i Mak Syafi'i Losong lah yang mentasahihkan, yang mengesahkan jadual tu. Tapi dalam jadual tu tiap-tiap satu-satu sifat dalilnya ayat Al-Quran. Dalil Al-Quran dalam tu. Memang rekah jadual tu tapi dalilnya ayat Quran. Boleh ngapalah tiap-tiap ni satu-satu sifat dalil Al-Quran belaka. Ngapa dalil tu ayat tu Tapi kita ni jadi payah. Sekurang-kurang dalil akal. Sekurang-kurang dalil akal. Dalam bab perangai mesti ada dalil. Jangan semata-mata kenapa berpegang Allah ada, Allah esa. Dah masing-masing duduk royak gitu, kita pun turut demo lah. Pakai Tuhan ada, Tuhan esa juga. Ni turut orang panggil. Ada ni. Dalil ringkas je. Ni pun panjang dah sikit ni. Dalil Allah Ta'ala ada langit, ada bumi. Dalil Allah Ta'ala esa, ada langit, ada bumi. Tu je. Ni pun panjang dah sikit ni. Ni pun panjang dah sikit. Tu je dalil dia ni. Siapa ke ada orang, dia tak sedar pun dia berdalil. Bila sebut kata tiap-tiap pegangan, mesti kena ada dalil. Mesti dia ada yang menunjuk, yang bawa kita reti itu dengan sendiri. Cuma orang mengajar sahaja yang menunjukkan kepada kita dalilnya hak mana. Kemudian kita tak pakai orang mengajar tu dah, kita pakai dalil yang ditunjuk oleh orang yang mengajar. Tapi ringkasnya dalil hak fardu ain ni, terkadang orang yang berdalil pun tak sedar dia berdalil. Ustaz beratlah saya ustaz, sebab saya ni berpegang tak ada dalil, dia kata. Dia kata dia berpegang tak ada dalil. Lepas tu yang makcik duk pegang Tuhan ada tu, makcik duk pegang Tuhan kuasa tu, dah ni ada langit, ada bumi ni. Dah tu. Hak tak ada dalil ni, dah makcik duk pegang Tuhan ada, makcik duk pegang Tuhan kuasa, turut ustaz, turut mak ayah hak royak je lah. Tu tak ada dalil. Jadi makcik ni, dia kata, berat saya ustaz, saya tak ada dalil nama kening. Boleh tanya balik, dah makcik pegang Tuhan ada, Tuhan kuasa. Tuhan ni tak nampak, gaib. Yang jadi makcik Tuhan ada, pegang Tuhan ada kuasa ni, dah kalau tak ada Tuhan, kalau Tuhan lemah, nak ada langit bumi macam mana? Tengok tu. Tak dalil apa lagi dalil dah tu. Hak tak dalilnya, lah peganglah Tuhan ada, peganglah Tuhan kuasa. Dah mak ayah duk ajar gitu, kita turut mak ayah je lah. Tu panggil tak ada dalil. Maknanya kita ni ada dalil belaka. Cuma dalil kita dalil fardu ain saja kadang-kadang. Dalil ada langit, ada bumi. Itu je dalil itu je rekah. Mana kalau orang tanya balas kitanya, mungkin tak jawab kitanya. Sebab apa? Ada langit, ada bumi menjadi dalil Allah ada, Allah kuasa. Dah lah langit bumi ni asal tak ada. Kemudian langit bumi ni ada, kena ada Tuhan yang mengadakan.
Dah tahu mana pula langit bumi asal tak ada. Mana dulu kita dengan langit bumi? Mana dulu kita dengan langit bumi? Ha? Dah tahu mana kita langit bumi asal tak ada? Kena ada dalil pula. Ada dalil pula. Dalil langit bumi tu baharu asal tak ada. Ada dalil pula situnya. Itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kata-kata kalau orang tanya nak test, nak uji, sekarang setakat berpegang berdalil ada langit ada bumi. Apabila usul tanya tak erti nak jawab atau mana apa ni, dalil setakat fardu ain. Pada ni hak kita ni pun agak panjang dah sikit ni, agak panjang. Mana dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, jikalau berbilang-bilang Tuhan, berbilang-bilang ni sekurang-kurang berbilang ni dua. Sekurang-kurang dua. Tapi kalau dua tu mustahil dah, lebih daripada dua, tu sama telah lah. Sekarang ni berbilang-bilang Tuhan mustahil. Bilang-bilang Tuhan mustahil. Sekurang-kurang berbilang dua. Dua pun tak nak pergi dah. Dua Tuhan pun tak nak pergi dah. Lebih daripada dua, tu sama telah. Nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu yang berbilang-bilang tu lemah. Kat tu je. Dan jika lemah mereka itu tiap-tiap Tuhan, nescaya tiada didapatkan alam ini. Tak ada alam. Alam ni langit bumi ni lah. Makhluk ni alam belakalah dipanggil. Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Kita sebut kata alam, kita pergi letak hanya alam semesta je. Alam semesta tu ya jugalah. Alam ni manusia, binatang, kayu, batu, pokok. Alam belakalah tu. Alam ni kita duk baca tiap-tiap rakaat semayang ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dia alam? Sekalian alam. Yelah sekalian alam. Alam tu apa? Nulah alam semesta. Nung je. Dah bawah ni. Hak bawah ni. Kita ni tak panggil alam. Alam lah ni. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Kemudian tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah adalah makhluk. Makhluk lah. Apa dia makhluknya? Ma khalaqahullah. Barang yang perbuat akan dia oleh Allah. Itu makhluk. Ada ni. Alam makhluk hak tulis je. Hak tulis je. Tapi makna lain-lain. Tapi barangnya kita ni lah. Kita ni alam, kita ni makhluk. Ada ni. Alam ni semua ni. Langit, bumi, dunia, akhirah, syurga, neraka, tu semua dia panggil alam. Malaikah dia panggil alam. Dan semua tu dia panggil makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau Tuhan lemah, nescaya tiada didapat alam ini, tak ada makhluk. Dan iaitu tiada didapatkan alam ini, tak ada makhluk ini, batil, palsu, dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendai kita, itu musyahadah. Pandangan basar ni, mata kasar. Adapun musyahadah dalam pembicaraan ilmu tasawuf haqiqah, pergi kepada musyahadah dengan basirah. Itu lain. Musyahadah ni memandang, syuhud dengan basirah, dengan mata hati. Kita di sini batil, palsu kalau kata tiada didapatkan alam. Batil dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendai ni, pandangan basar ni. Ini ada ni kan. Ada ni termasuk kita ni lah. Itu musyahadah dengan pandangan basar. Dalam kitab-kitab haqiqah, musyahadah itu dengan pandangan basirah, mata hati. Hak dalam hadis berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan tu lah. Anta'budallah ka'annaka tarahu
seolah bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Melihat mana ni? Dengan basar, tidak dengan basirah. Dipanggil maqam musyahadah. Itu lain. Musyahadah tu pandangan mata hati, basirah. Basirah aulia ilah. Itu cerita lain tu. Itu pandangan, itu maqam musyahadah. Itu maqam zauq, itu cerita lain. Ni kita cerita musyahadah dengan pandangan mata kasar ni. Dah ni ada semua ni kan. Bila ada semua ni, berarti Tuhan tidak lemah. Bila Tuhan tidak lemah, pasti Tuhan esa. Jadi, jikalau Tuhan lemah, pasti tidak ada alam. Pasti tidak didapatkan akan makhluk. Situ jelaslah kita faham. Yang pendek sikitnya, kalau berbilang jatuh lemah. Kok mana kalau berbilang jatuh lemah? Pada ni, kalau lemah tidak akan didapatkan alam ini. Kalau Tuhan lemah tak ada makhluk. Itu kita faham lalu dah. Tetapi kenapa jatuh lemah? Kerana berbilang. Antara jikalau berbilang maka lemah. Jikalau berbilang maka lemah ni lah. Jadi pendek dalam kitab Faridatul Faraid. Kalau kita Al-Misbahul Munir, nak jumpa natijah lemah ni, dipanjang bicara. Dipanjang bicara. Kalau berbilang jatuh lemah. Jatuh lemah kat mana? Dah dua Tuhan, dah dua-dua sama kuasa lah. Apa nak jadi lemah? Tuhan yang pertama kuasa, Tuhan yang kedua kuasa. Lemah, jatuh kat mana lemah? Jalan dia jadi lemah ni. Jalan dia keluar natijah lemah tu, jalan dia kok mana? Pada natijah ni. Apa natijah tau? Kan bahasa Rumi, bahasa Melayu kita ada kan? Natijahnya. Dah. Apa kata? Hasilan apa natijah? Faham tau? Ke kapung dah cakap natijah? Bukan Khadijah ni. Natijah. Faham tak natijah tu? Jadi keluar natijahnya lemah tu. Kok jalan mana? Berbilang lemah. Jadi keesaan ada tiga. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Di sini jikalau ada dua Tuhan, berarti tidak keesaan pada zat. Satu Tuhan, satu Tuhan. Tidak keesaan pada zat, dipanggil kam munfasil pada zat. Kam muttasil, ni tubuh kita ni kam muttasil. Kita memang satu, kita memang seorang, tapi juzuk banyak. Belah kepala, belah tubuh, belah kaki, belah kulit, belah daging, belah tulang, belah ni. Pada ni. Dia panggil banyak juzuk. Ni dia panggil kam muttasil. Berbilang, tapi pada satu zat. Dia panggil banyak juzuk. Adapun dua Tuhan, satu Tuhan dipanggil munfasil. Berbilang yang asing-asing. Tuhan satu. Tu munfasil. Adapun muttasilnya macam tubuh kita ni. Ni kita dipanggil kam muttasil. Kita memang seorang. Dan kita cakap pun seorang. Mari berapa orang? Mari seorang je. Kita kata mari banyak. Banyak mari. Banyak ke mana? Kepala mari, tubuh mari, tangan mari, kaki mari. Orang dah cakap dah kita. Orang dah cakap dah. Orang bunuh lah dah. Cakap dia tak ada faedah tu. Mana kita panggil satu jugalah. Tapi dipanggil berbilang ni. Itu muttasil. Sekarang ni dua Tuhan. Itu kam munfasil. Berasing-asing. Jadi sekarang ni dua Tuhan menjadi dalil Allah esa pada zat. Esa pada sifat mana? Esa pada perbuatannya mana? Dia apabila berbilang Tuhan, makna berbilang juga sifatnya. Kemudian satu laginya, bila berbilang Tuhan, berbilanglah tukang buat. Pada ni. Bila berbilang Tuhan, tidak keesaan pada zat, tidak keesaan pada zat, tidak keesaan pada sifat juga.
Tidak keesaan pada perbuatan juga. Cuma keluar natijah dua Tuhan ni lemah mari daripada tidak keesaan pada perbuatan. Ada ni. Jadi keluar natijah lemah, dua Tuhan, dua-dua jadi lemah. Mari mana jadi lemah ni? Mari daripada tidak keesaan pada perbuatan. Situ. Sekarang dua Tuhan mengsyirikkan pada zat. Satu Tuhan, satu Tuhan. Keluar natijah lemah kenapa? Kerana mengsyirikkan pada perbuatan. Tu. Jatuh Tuhan lemah dua ni kerana tidak esa pada perbuatan. Macam sebut mengelepah. Asalnya dua-dua ni Tuhan. Tetapi oleh kerana tidak keesaan pada perbuatan, jatuh lemah kedua-dua Tuhan. Walaupun kedua-dua tu kalau berkongsi pekerjaan pun atas nama dua Tuhan. Berkongsi pun lemah. Berasing-asing kerja pun lemah. Macam mana kalau Tuhan yang satu tetapi berkongsi kerja dengan makhluk? Macam mana Tuhan yang satu berasing-asing kerja, Tuhan separuh, makhluk separuh? Gua nak gamuk Tuhan. Sama-sama Tuhan. Kalau berkongsi kerja, jatuh lemah natijah dia. Kalau berasing-asing kerja, jatuh lemah natijah dia. Macam mana kalau satu Tuhan, tiba-tiba Tuhan yang satu berkongsi kerja dengan makhluk Tuhan sendiri. Ataupun berasing-asing kerja. Kerja Allah suku sakat, kerja makhluk suku sakat. Guana Tuhan yang satu, tapi buat kerjanya kena berkongsi dengan makhluk. Buat kerjanya kena makhluk buat separuh. Hak separuh je Tuhan buat, hak baki tu hak makhluk buat. Guana kamu. Ingat baik ni. Hak ni hak banyak akhir zaman ni. Hak kata dua Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan, orang Islam tak lah. Tapi berpegang satu Tuhan, tetapi tidak mengesakan Tuhan pada zat, tapi tidak mengesakan Tuhan pada perbuatan. Tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Berarti kita tidak berpegang Allah sebagai Rabb dan tidak berpegang Allah sebagai ilah. Walaupun semayang, walaupun puasa sekalipun. Ini siap habis. Dua Tuhan jatuh lemah. Satu Tuhan tapi bekerjasama, berpakat, bersyarikat perbuatan dengan makhluk, ataupun berasing-asing kerja dengan makhluk. Tu tak tahulah nak letak gua ni. Ada ni. Dua-dua ni Tuhan ni natijahnya lemah. Lemah mari mana ni? Mari daripada perbuatan. Mari daripada tidak keesaan pada perbuatan. Ada ni. Sebab kalau dua Tuhan, dua-dua kena buat. Satu je Tuhan nak buat, satu lagi duk berehat. Bukan Tuhan lah tu. Kena kita tahu kat mana. Ialah dua Tuhan, satu Tuhan je buat kerja. Satu lagi bukan nak buat kerja. Bukan Tuhan gitu. Awal-awal lagi dah bukan Tuhan. Dua Tuhan ni kena buat kerja. Buat kerja ni lah tidak akan ada keesaan sebab dah ada dua. Bila tidak keesaan pada perbuatan ni lah jatuh natijah lemah. Ikut mana lemah? Pada kita balik semula hak mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan makhluk ni. Kita cerita hak ni hak berbilang perbuatan hak sama-sama Tuhan. Ni hak berbilang perbuatan hak sama-sama Tuhan. Berasa datang ya tu. Satu Tuhan buat, satu Tuhan putus. Hak buat hak diutus tak kan nak senyap. Dia buat pula. Akhirnya dak putus dah lah hak dibuat. Dia putus sama dua Tuhan pula lah.
Mula-mula putus hak barang hak Tuhan pertama buat. Tahu? Sekarang Tuhan pertama buat, Tuhan kedua putus. Putus barang dulu. Kat gigi gomo dua Tuhan lah. Mana? Sama kita gitulah. Kita berlawan punah barang dulu. Lepas tu kita gomo dia lah pula. Takkan nak punah barang sama. Buat dia putus. Buat dia putus. Nak lock gitu. Nak lock gitu. Tiba-tiba hak satu Tuhan ni je hak handalan. Satu Tuhan lagi tu memang kalah sama. Satu Tuhan lagi tu kalah sama. Oh, kalau satu Tuhan lagi tu kalah sama, lemah dianya. Maka bukan Tuhan lah. Lepas tu hak menang Tuhan. Dua-dua bukan Tuhan lah. Sebab kita letak kata dua ni Tuhan ni. Bila satu tu bukan lemah, maka bukan Tuhan. Yang kedua pun lemah jugalah. Sebab kita cerita dua Tuhan ni. Sebab tu dua Tuhan ni kena sama. Boleh letak dua Tuhan. Dah kalau gitu kok, awal-awal dah Tuhan satu. Awal-awal dah Tuhan satu. Kalau letak kata Tuhan satu menang, Tuhan dua kalah. Mana hak kalah tu bukan Tuhan daripada awal lagi. Dah tetaplah Tuhan satu. Sedia kala Tuhan satu, tak timbul Tuhan dua. Sebab kalau betul-betul Tuhan tu dua, satu lemah. Sebab kalau sama, yang hak menang sama pun jatuh lemah juga. Sebab apa? Sebab duk ngaku sama-sama Tuhan kan. Tuhan satu ni lemah, mu lemah juga lah sebab sama Tuhan. Pada ni. Nah, kalau hak berselisih ataupun berlawanan, nyata la fasadata. Binasa langit dan bumi. Hak kita nak kena mikir sikitnya, hak apa? Berpakat. Hak berpakat. Kalau kita kata kau tolak ansur tak bekerjasama. Bekerjasama. Lafaz sadatannya kok mana? Hak ni lah Quran pendek je. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Pendek je. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Tu Quran. Binasa kok mana? Kena Quran lah binasa kok mana. Kalau berlawanan, binasa langit bumi, buat beracur. Tapi kalau berkerjasama, kalau berpakat, binasanya kok mana? Kalau berpakat pada satu-satu perbuatan, dia berpakat, dia nak kitab dia ada tiga masalah berpakat ni. Hak berlawan tadi pun tiga masalah juga, tapi kita cerita rekah je lah. Jadi hak berpakat ni kita ambil dua. Satunya berpakat pada tiap-tiap pekerjaan. Satunya berpakat dengan bahawa bahagi kerja. Bahagi kerja. Satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi. Tuhan buat langit tak tercampur hal bumi. Tuhan buat bumi tak tercampur hal langit. Tu hak kita panggil berpakat. Satunya langit dua-dua Tuhan buat. Bumi dua-dua Tuhan buat. Buat sekaligus. Buat sekaligus. Ada ni. Pada ni. Jadi kita ambil dua jalan. Dua masalah. Yang pertamanya pakat dengan bahawa dua-dua Tuhan buat tiap-tiap pekerjaan tu dua-dua Tuhan buat. Langit tak ada bagi-bagi ya. Dua-dua Tuhan buat. Bumi dua-dua Tuhan buat. Kalau dua-dua Tuhan buat, kalau benda tu kecil nak dua Tuhan mana nak buat dua benda tu kecil. Benda yang halus. Benda yang halus pun dua Tuhan buat Allah lemahnya lah Tuhan. Benda kecil pun kena dua Tuhan. Ada ni. Dah benda besar je lah pakat. Benda besar ni dah kecil belaka. Pada benda besar ni kita ni semua mari daripada juzuk kecil belaka kita ni. Jadi benda kecil tiba-tiba nak kena buat benda kecil ni, Tuhan, dua Tuhan mana kena buat. Dua Tuhan kena buat. Oh lemah kalau gitu kau. Benda kecil pun siapa kena dua Tuhan buat. Itu kalau pakat. Kemudian kalau berasing-asing pula, Tuhan satu buat langit, Tuhan dua buat bumi. Jadi lemah juga. Sebab apa?
Sebab Tuhan yang buat langit, bumi bukan hak dia. Tuhan buat bumi, langit bukan hak dia. Bukan Tuhan gitu. Tuhan ni kena hak dia belaka. Tu baru panggil Tuhan. Tuhan ni kena hak dia belaka. Ni dok hak Tuhan langit, bumi bukan hak dia. Hak Tuhan bumi, langit bukan dia. Lemah kalau gitu, bukan Tuhan gitu. Pada ni. Dan kalau Tuhan mana? Tuhan yang hakiki, hak dia belaka. Semua mari dia belaka. Tu baru Tuhan sungguh. Kalau nak hak dia belaka, Tuhan satu, tu kata Tuhan satu. Itu baru Tuhan. Kalau berbilang bukan Tuhan lalu dah. Sebab apa kalau berbilang duduk bukan Tuhan? Kerana berbilang pada perbuatan. Duduk bukan Tuhan. Sebab Tuhan ni hak dia belaka, mari dia belaka, tu panggil Tuhan. Hak kita panggil Rabb tu. Rabb, Tuhan. Kita terjemah Tuhan belaka. Ilah pun terjemah Tuhan juga. Rabb, Tuhan yang hakiki. Ilah, sembahan yang sebenar. Jadi Tuhan yang hakiki ni kena hak dia belaka. Tu baru Rabb sungguh. Barulah kuasa sungguh. Hak dia belaka. Tiba-tiba dok Tuhan yang buat langit, bumi bukan hak dia. Tuhan yang buat bumi, langit bukan hak dia. Lemah. Kalau gitu. Dan kalau lemah, binasa juga langit dan bumi. Sebab apa? Sebab hak buat tu Tuhan yang lemah. Binasa jugalah sebab lemah. Bila binasa, tak ada lah alam. Tiba-tiba alam ni nyata depan mata kita. Itu dalil Tuhan Esa. Ini nak gitu. Ada ni. Jadi kalau berbilang, lemah tadilah. Kalau berlawang pun jatuh lemah. Kalau berpakat pun jatuh lemah kedua-dua Tuhan. Bila lemah kedua-dua Tuhan, nescaya tiada didapatkan alam ini. Dan iaitu tiada didapatkan alam ini. Ni batil, palsu dengan musyahadah. Ni alam comel, langit bumi comel. Kita ni comel ada ni. Ini dalil bahawa Tuhan kuasa. Bila Tuhan kuasa, Tuhan mestilah Esa satu. Ada ni. Maka tiadalah berbilang Tuhan. Maka sabitlah, tetaplah wahdaniyahnya, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Bila sabit, bila tetap wahdaniyahnya, wahdaniyah Allah, mustahilah lawannya, lawan bagi wahdaniyah, iaitu lawan bagi wahdaniyah berbilang-bilang. Mustahil berbilang-bilang. Dalilnya ada alam, ada makhluk. Selesai kita hak kalau dua Tuhan. Jadi berbilang pada perbuatan jatuh kedua-dua Tuhan lemah. Tadi kalaulah kita ni orang Islam pasti berpegang Tuhannya satu. Tiba-tiba Tuhan yang satu ni bukan perbuatan dia belaka. Allah tu berat sangat-sangat tu. Manalah kita dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb, Tuan bagi sekalian alam, sekalian makhluk. Allah Tuan, Tuan yang hakiki. Apa makna Tuan yang hakiki? Yang memiliki, yang mengatur, yang menyusung, yang mencipta, yang menjadikan, yang membela. Itu Rabb, Tuan. Hak dia belaka. Keesaan pada perbuatan. Ini Allah sebagai Rabb. Tiba-tiba Allah Tuhan yang satu. Tapi perbuatan bukan datang daripada Tuhan yang satu. Makhluk bekas juga. Tu siap tu. Siap tu. Sama ada berbilang pada perbuatan tu kam muttasil ke, kam munfasil ke, sama belaka. Menafikan Allah sebagai Rabb dan menafikan Allah sebagai ilah.
Kita orang yang beriman kena lengkap. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kena lengkap. Barulah kita ni orang yang beriman. Tetapi kalaulah tidak berpegang keesaan pada perbuatan, terlucut tauhid rububiyah dan terlucut tauhid uluhiyah. Ni kadang-kadang duduk lahung tauhid rububiyah, tapi apalagi pada pembicaraan qada dan qadar, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak ada tauhid rububiyahnya. Tak ada. Ni golongan mana ni? Golongan yang hanya melaung-laungkan slogan tauhid rububiyah tapi tidak belajar molek. Baca sama-sama dia je. Sebab asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah pada sembahan. Itu tauhid uluhiyah mengesakan Allah pada sembahan. Orang Islam mengesakan Allah pada sembahan. Orang Islam mengesakan Allah pada sembahan. Tapi mengesakan Allah pada perbuatan. Ada ni. Dia mengesakan Allah pada sembahan ni, bukan maknanya minta tolong sesama makhluk, dipanggil sudah menyembah makhluk, tidak mengesakan Allah pada sembahan. Tu mudah sangat tu. Nak mensyirikkan orang, nak mengkafirkan orang tu. Minta tolong sesama makhluk. Minta tolong sama makhluk ni, tu tidak menafikan kita mengesakan Allah pada sembahan. Tapi minta tolong makhluk ni ada yang menepati syarak, ada yang tidak menepati syarak. Ada hak tepat syarak lah pula. Kita minta tolong dengan makhluk ni tidak melucutkan sembahan kita hanya Allah. Ada ni. Dan minta tolong makhluk boleh lah. Minta tolong makhluk mengebahawa tidak menafikan kita hanya menyembah Allah. Tapi minta tolong makhluk ni ada hak syarat benar, ada hak syarat tak benar kan? Ada ni. Faham tak ni? Kita minta tolong sesama kita. Hak mana? Hak syarat benar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu syarat benar. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong atas dosa. Itu syarat tak benar. Tolong menolong pada pakat curi, tu tak boleh tu. Ada ni. Tapi kalau tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebajikan dan ketakwaan, tu syarat suruh. Ada ni. Ni minta tolong makhluk, bubuh syirik lalu dah. Mensyirikkan Allah pada sembahan. Ada ni. Jangan cepat. Tapi hak tu hak ni uluhiyah, hak rububiyah tu. Apa dia asas tauhid rububiyah? Mengesakan Allah pada perbuatan. Allah sahaja yang buat segala-galanya. Segala-galanya perbuatan Allah. Mana pun ni, pilihan kita pun perbuatan Allah, usaha kita pun perbuatan Allah. Ni panggil tauhid rububiyah. Ni dok ni bagi terus, bagi hijau terus. Hak giam makhluk buat, hak giam Tuhan memberi berkat. Ni sama belaka ni, syirik belaka ni. Ni pegangan, ni pegangan. Gimana? Kita bicara dahulu hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, nak tolak Jabariyah, nak tolak Qadariyah. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah pilihan perbuatan hamba sendiri dan pilihan perbuatan hamba tuwi bekah. Itu Qadariyah. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tak boleh bekah. Dia tak boleh berhenti setakat tu. Tak kenal juga ahli sunnah kalau berhenti setakat tu. Kita ahli sunnah berpegang ada pilihan, ada perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan tak boleh bekah.
Tak boleh berhenti setakat tu. Kena peringat balik. Bukan pilihan dan perbuatan tak boleh bekas. Diri pilihan, diri perbuatan tu pun perbuatan Allah. Dia kena jaga pula situ. Qadariyah, pilihan perbuatan hamba. Kemudian pilihan dan perbuatan hamba tu bagi bekas sebab Tuhan letak dah kudrah, tenaga di tubuh hamba. Tuhan letak dah kudrah di tubuh hamba. Kudrah tu yang menggerakkan usaha, dan kudrah itulah yang menghasilkan usaha yang kita lakukan. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Faham tak ni? Kita ahli sunnah bukan kata usaha tak bekas saja. Diri usaha tu pun keesaan pada perbuatan. Allah Rabb, hak dia belaka. Jadi kalau diri usaha pun hak Tuhan juga, tak ada benda lah kita, memanglah tak ada benda. Oh, kalau itu Jabariyah, memanglah hakiki Jabariyah. Dia kan nak ulang dah kadang-kadang. Dah apa jadi hakiki Jabariyah? Dah keesaan pada perbuatan. Bila keesaan pada perbuatan, hak dia buat belaka. Bila hak Tuhan buat belaka, ada tak orang kita? Ada tak? Itu Jabariyah lah. Memang hakikinya. Dah betul akidah Jabariyah. Salah sebab ia tak berpegang ada pilihan. Dah pilihan kan tak ada kan? Tak ada pun wajib berpegang juga. Sebab Quran bubuh kita. Gitu je. Dah kenapalah Tuhan bubuh kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah kami yang sembah, akan dikaya Allah kami yang minta pertolongan. Kenapalah Tuhan letak kita tak ada benda. Jangan nak tanyalah kerjaan Tuhan. Ada ni. Tapi kita nak tauhid rububiyah ni, mengesakan Allah pada perbuatan ni, kena betul-betul lah ni. Kena betul-betul. Kemudian rukun yang kenang kita mana pula? Sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Ada? Bukan Tuhan belaka. Tu kata hakikinya Jabariyah. Ni payah ni. Bukan payah sebenarnya, payah nak terima, bukan payah nak faham. Payah nak faham bodoh no. Payah nak terima. Bila dah keesaan pada perbuatan tauhid rububiyah, hak Tuhan buat belaka dah kita tak ada lah. Balik pada rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar, kita tak ada lah. Lagi kita. Mana? Tu kata hakikinya Jabariyah. Sebab itulah pilihan dan perbuatan ni majaz je. Tahu majaz? Bukan hakiki. Majaz ni Tuhan letak je kita. Tuhan letak je. Hakikinya tak ada. Itu majaz. Sebab itulah kita cerita hak hakiki dia. Sebab itulah sampai makam hakiki, makam aulia, dipanggil makam hakikah, tak ada di basirah malaikat. Hak adanya hak hakiki, hak sebenar-benar. Mana perbuatan Allah? Tak ada. Perbuatan makhluk tak ada. Usaha makhluk tak ada. Lenyap di basirah. Dia bukan buat. Kita duduk makam syariah. Kita tidak berpegang di akidah, kita ada pilihan dan perbuatan. Itu Jabariyah hak sesat. Adapun sampai makam hakiki, apabila datang yang sebenar, yang benarnya hanya perbuatan Allah, duduk di basirah aulia, hilang yang batil. Yang palsu hilang. Apa palsu? Itu usaha kita palsu, bukan. Hilang hak palsu. Iza ja'al haq, datang hak sebenar. Siapa al-haq? Allah Ta'ala lah. Al-haq tu kan salah satu asma' Tuhan kan. Al-haqul mubin, al-qawiyul matin. Al-haq tu Tuhan. Iza ja'al haq. Bila datang Tuhan, hilang hak palsu. Mana palsu? Kita tak ada. Tu sampai makom dia tu. Tapi jangan duduk lakong. Dia baca kitab hakikah, tidak ada. Malaikat hanya Allah. Pilihan tidak ada. Usaha tidak ada. Tadbir tidak ada. Malaikat hanya ada Allah. Dia pun bubuh ke dia. Allah, mu Tuhan tu Jabariyah. Sebab kita duduk makam i'tiqad, kena pegang. Hak tu makam syuhud, Tuhan lenyapkan di basirah siapa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak dibicara dalam kitab-kitab hakikah, contoh kitab hikam. Ni bolok ni.
Dia baca kitab hikam, tauhid syariat tak luluh, akhirnya jatuh jadi terundur jadi Jabariyah. Yang pertama, dia jahil hak asas akidah fardu ain, dia jahil ilmu haqiqah yang sebenar. Dua-dua tu jahil belaka tu. Lepas tu macam mana dia baca kitab haqiqah dalam keadaan dia jahil ilmu pegangan, dalam keadaan dia tidak mursyid dalam ilmu haqiqah. Itu hak diharamkan. Ini banyak masyarakat dia baca kitab haqiqah, akhirnya terundur jadi Jabariyah. Mudah-mudah sangat nak baca kitab hikam, Adurun Nafi. Oh, dia ni macam-macam lah learning. Tapi waktu hak glamournya. Tu hak glamour. Dalam kitab haqiqah, kitab hikam atau kumpulan manis tu boleh sebut al-haq, itu pergi pada asma Tuhan. Kita asma Tuhan banyak menggunakan Allah. Dah, Asmaul Azam, lafzul jalalah kita sebut dengan asma Allah. Tapi dalam kitab hikam dia banyak menggunakan asma al-haq. Al-haq. Man arafal haq, sesiapa yang mengenal Tuhan. Al-haq tu nama bagi Tuhan. Nak ceritanya tidak bergurunya, dia baca kitab hikam habis ulang. Dia bukan belajar agama, dia belajar universiti biasa tu. Balik lama jumpa dia kata jumpa guru dia pun tidak berguru juga. Baca kitab hikam, dia pun baca kitab hikam. Habis ulang. Cakap sekali, al-haq tu nama Allah tu, nama Tuhan. Al-haq nama Tuhan. Saya ingat ke al-haq tu dengan makna sebenar? Iradatul haq, kehendak Tuhan. Baca kitab hikam, habis ulang. Gimana-mana baca kitab hikam, al-haq tu asma bagi Tuhan pun tak tahu. Bayangkan. Ni. Dia panggil apa ni? Tidak berguru betul ni. Dia berguru, dia kata. Tapi guru tidak berguru. Kitab haqiqah pun dia tidak mursyid. Lepas tu dia terundur jadi Jabariyah. Sebab apa? Sebab tak luluh fardu ain. Dan kitab hikam tu cerita ni. Bab basirah. Kita duk cerita ni bab i'tiqadiyun, pegangan. Basirah, bila basirahnya tidak terang, akan sentiasa lupa akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan qada dan qadar. Yang kita rasa di hati kita adalah makhluk. Lupa ke Tuhan? Ni kita sejuk, sedap tak sejuk? Sedap lah sejuk tau. Tak panas. Sejuk tak panas lah. Mari mana sejuk ni? Ekong rasa ekong tak hadir di hati akan qada dan qadar Allah, syirik dibubuh. Jangan main. Walaha kita ni bukan kata sejuk je, tak hadir di hati akan qada Allah. Mata nampak pun tak hadir di hati akan qada Allah. Mata terang kerana buat pembedahan mata, kerana pakai cermin mata, kerana ada cahaya lampu, maka teranglah kita nampak. Walaha, kesemua tu makhluk tak bekas. Nampak semuanya perbuatan qada dan qadar Allah. Rasa dah Allah. Hadir di hati kita akan perbuatan. Tidak, syirik dibubuh. Ni. Ni salah bawa belaka ni. Salah bawa belaka. Ini dalam YouTube ada belaka ni. Hak saya biasa buat contoh tu. Hak kata garam tu. Ya juga tu. Masak. Kita masak tu sesedap rasa. Kenapa? Kerana garam. Syirik kepada Allah. Allah kata. Lupa akan sedap masakan tu qada dan qadar. Garang, gula, apa repah sekalipun, makhluk tak bekas. Lupa akan Allah. Tak hadir di hati Allah yang buat. Rasa di hatinya garam yang buat. Syirik kepada Allah. Allah katalah. Panjang lagi dia cerita. Syirik belaka. Itu cerita apa tu? Nak hadir di hati. Nak rasa di hati, nak kecap di hati, itu bergantung kepada kekuatan hati masing-masing. Itu basirah. Ada ni.
Kalau lega dengan asbab syirik kepada Allah. Memang kita lega dengan asbab. Tak lega dengan asbab. Buka-buka karang, tak ada karang, air trik tak ada. Ni sekarang ni air tak ada tau. Air tak ada tau. Asal air tak ada rasanya. Karang tak ada, air tak ada macam tu. Kita duduk dalam panasan rumah kita ni. Lepas tu lah nyala. Allah mujurnya. Dah, budak duduk nangis tu panas nak tidur. Susah pula kita duduk kipah ngesok khabar. Lepas tu marilah karang, cerahlah, kipah pun geraklah, lega apa? Syirik ah. Sebab apa? Bukan karang yang buat yang gerak kipah jadi menyejukkan, bukan. Syirik apa? Sebab apa? Lega dengan asbab, bukan lega dengan Allah. Itu hati orang awam, tak ada salah apa pun. Hati kita tak hadir Tuhan, tapi mulut alhamdulillah. Mujur juga ada karang, alhamdulillah. Keluarlah mulut sikit alhamdulillah, tapi di hatinya tak ada Allahnya, ada karang tu je. Air tak ada, Allah payahnya lah. Payahlah air tak ada. Buka air ada, Allah mujurnya lah. Sebab apa? Ada air boleh basuh, ada air boleh basuh, ada air boleh istinja. Boleh belaka ke tu? Boleh bekah? Air boleh bekah? Gimana? Mana apa ni? Lega hati kita dengan asbab. Itu hati orang awam, tak ada salah sikit abuk pun. Cuma mulut tu jangan lupalah alhamdulillah. Tu zikir lisan dipanggil. Ada ni. Kenapa timbul siapa aku syirik? Pelik kalau gitu kok. Tak ada orang tak syiriknya. Itu mari daripada salah bawakan. Dibaca kitab haqiqah. Kitab-kitab haqiqah dalam keadaan dengan mengaji bukan guru mursyid. Kemudian dalam keadaan ilmu pegangan, ilmu tauhid syariat pun tak luluh. Ingat baik ni, kadang-kadang terundur jadi jabariyah. Ada pun sampai maqam hakiki, Tuhan lenyapkan di basirah, tidak ada. Sebab itulah dalam kitab hikam, selagi kita merasai kita ada pilihan, selagi kita merasai kita ada tadbir, susun atur, selagi kita merasai kita ada perbuatan, belum lagi mentauhidkan Allah, belum lagi mengesakan Allah. Dan memang kita merasai kita yang memilih, kita yang mentadbir, yang mengatur, kita yang melakukan. Belum lagi mentauhidkan Allah. Bukan tauhid kita dok ngaji permulaan agama ni, itu tauhid dan kita hikam. Belum sampai tauhid khasah, tauhid aulia. Tak sampai lagi wahdatul af'al, maqam fana. Tak sampai maqam wali. Kita masih lagi duduk maqam syariat. Tu je lah. Bukan kata tak ada tauhid kafir. Jangan kira tu. Ni cerita tauhid ni sungguh ni. Ada ni. Akhirnya dia pun tak ada ikhtiar, tak ada. Wajib kita berpegang di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat baik macam sebut tadi, keesaan pada perbuatan. Bukan kata pilihan dan perbuatan tak berkah. Bukan diri pilihan dan perbuatan pun keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada gapo satu pada hakikinya. Ada ni. Tapi kita berpegang, kita ada ikhtiar usaha. Lepas tu macam mana kita ustaz? Macam mana apa? Macam sekarang lah, macam mana? Duduk, bangun, bergerak, diam, tengok, dengar, macam sekarang lah. Lepas tu kalau tak ada gapo kita duduk keras. Duduk lah keras. Duduk keras. Keras kekun, jangan menapah. Lepas tu, menapah. Tak menapah mati ya. Siapa masih mati tu? Bernapah, itulah qada-qadar. Apa bendanya? Jangan. Ustaz, kalulah hak Tuhan belaka ikhtiar usaha tak berkah, saya tak mau kerja, dia kata. Tak mau kerja. Tak mau kerja. Kata tak payah makan, kata. Tak payah makan, mati. Siapa masa nak mati tu? Walah, bukan kerja tu saja.
Itu usaha kita. Gerak diam ni, itu usaha kita. Muh nafas, tarik nafas, itu usaha kita. Buka tutup mata, itu usaha kita. Itulah qada dan qadar. Itulah keesaan pada perbuatan. Pegangan. Tapi diingatan hati, kita belaka tu buat. Tak ada salah. Jangan nak pelik pula. Tuhan ada ayah gitu. Ni nak gerak Tuhan. Tak payah. Duduk kita buat. Bangun kita buat. Gerak diam kita buat. Diingatan hati pun kita buat. Cakapan kita pun kita buat. Saya yang buat. Tapi tak ingat ke Tuhan. Tak ingat. Tapi di pegangan, kita berpegang tak keesaan pada perbuatan. Kita berpegang tak sekarang qada-qadar. Kita berpegang tu cukuplah. Lepas tu macam mana kita nak hadir di hati kita akan keesaan pada perbuatan. Macam mana kita nak hadirkan di hati kita akan qada dan qadar. Itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kitanya berpegang di akidah sekalian qada dan qadar, berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan pun qada dan qadar. Setakat tu je hak wajib atas kita. Ada ni bab ingatan dipanggil bab syuhud. Itu bergantung pada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada perbezaan, sama sahaja. Dari segi ikhtiar usaha sama sahaja. Kita orang beriman ikhtiar usaha, orang yang kafir ikhtiar usaha. Orang kafir tak ada Tuhan, tapi hakikinya orang kafir buat tu semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pegangan. Adapun diri kita berusaha, buat molek-molek, buat comel-comel, itu bab syariat. Ada ni, kita cerita ni bab pegangan. Kita berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Okey. Kemudian kita pun memilih dan melakukan perkara yang baik. Itu syariat. Kita memilih dan melakukan perkara salah. Itu syariat. Pada ni. Hak kita duk pegangnya sekalian qada dan qadar. Yang kita duk pegangnya, kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu pegangan. Sampai saat kita pun melakukan gerak diam, gerak diam. Gerak ni ada hukum. Kalau baik boleh pahala, kalau hak salah boleh dosa. Itu bab syariat tu. Gerak diam kita ni ada hukum. Ada ni. Buka mata, tutup mata semua ada hukum. Itu syariat tu. Ada ni. Kita dalam kehidupan kita tak ada lagi daripada hukum syariat. Semuanya duduk hukum syariat. Itu bab syariat. Kita cerita ni bab pegangan. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sampai saat kita memilih dan melakukan, itu hukum syariat. Kalau buat benda baik boleh pahalalah, buat benda jahat boleh dosalah kitanya. Tapi hak kita duk pegang di hatinya sekalian qada dan qadar, baik dan jahat, hamba ada pilihan dan perbuatan. Maknanya seseorang yang memilih perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Seseorang yang memilih dan melakukan perkara yang jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je. Ini pegangan. Kita berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Saat kita memilih yang baik, itu syariat. Kita sekarang ni buat apa sekarang ni? Kita buat belajar. Itu kita pilih perkara yang baik, yang wajib kepada kita. Itu syariat. Hukum zahir tu. Ni hak pegangan kita tetap dah. Sekalian qada dan qadar, pegang kita tetap dah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap keesaan pada perbuatan, tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya perbuatan Allah. Kalaulah pilihan dan perbuatan macam qadariyah, hak hamba sendiri, hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, itu menyabitkan, menetapkan Allah sebagai lemah. Lemah lah seumpama tu. Sebab apa? Sebab Allah buat hamba. Apa yang berlaku di hamba, bukan Allah yang buat, hamba yang buat sendiri pula. Lemah Tuhan. Kalau akidah qadariyah seumpama tu. Dah kalau dua Tuhan berpakat kerja pun jadi lemah, dua Tuhan berasing-asing kerja pun jatuh lemah,
Satu Tuhan tapi berpakat khija dengan makhluk. Dengan manusia. Lagilah jatuh lemah Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Tuhan yang kuasa kesemuanya perbuatan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, dengan makna hak dia belaka. Tu je. Walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan ni hanya pada majaz sahaja. Letak je di hamba, tapi hakikinya sekalian qada dan qadar Allah, sekalian keesaan pada perbuatan. Habis. Ini baru selesai bab wahdaniyah. Nanti masuk pula qudrah, masuk pula iradah, panjang pembicaraan berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, qudrah artinya kuasa, iaitu qudrah sifat yang wujudiyah lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dapat dengan sifat qudrah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan akan tiap-tiap mungkin, meniada atas muwafaqah, bersetuju dengan iradah. Tengok, qudrah mengada, muwafaqat dengan iradah. Dua situ. Mengada, kalau jalanan Imam Asy'ari, mengada tu qadar, iradah tu qada. Jadi Allah dengan qudrah mengadakan, itu qadar. Muwafaqah mana sebagaimana iradah, itu qada. Ni qudrah, iradah, bicara bab qada dan qadar. Tapi kita nak bicara bab qada dan qadar, kita ambil dulu daripada keesaan pada perbuatan. Ni susunan sifat 20. Keesaan pada perbuatan hanya Allah yang melakukan segala-gala. Allah mana yang melakukan? Sifat yang ketujuh, Allah yang bersifat qudrah yang melakukan segala-gala. Allah melaku ni muwafaqah dengan iradah. Muwafaqah dengan iradah, sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah menentu ni muwafaqah pula dengan ilmu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ngaji kaedah sifat 20 ni lah barulah boleh, barulah kejak tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Barulah kejak rukun iman yang keenam, qada dan qadar, kaedah sifat 20. Wahdaniyah, yang ketiganya keesaan pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Gimana? Kata nak faham hak qada dan qadar, betul-betul nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, balik kepada sifat 20. Wallahu a'lam.